Zenia, are you there? This call is now being recorded. Okay, thank you, Zenia. Later, send to me lah. Huh? I can send to for Chengao. Thank you. Okay, saya dah record. So dah 50. Lagi dalam 10 orang macam tu kan. Boleh start lah Cikgu Siti, tak apa. In case anything miss out, besok kita boleh catch up balik. Okay, thanks. Okay. Okay, so everyone stand by. Kita hari ni nak pergi ke tajuk yang baru tapi still dalam buku catatan pertama lah. Okay, iaitu buku tunai runcit. Okay, buku tunai runcit seorang boleh, saya harap semua ni dah baca lah. So, macam batal pun saya suruh baca dan cuba buat lah kalau boleh. Okay, buku tunai runcit. Sekejap saya share slide saya. Saya ada slide. Okay, so boleh tengok saya punya screen. Okay, boleh nampak kan? Boleh nampak tak saya punya slide? Boleh ya, cikgu. Okay, thank you. Okay, so ini adalah tajuk yang kelima, okay, dalam buku catatan pertama ni, buku tunai runcit. Kita nak tengok kenapa kita buat buku tunai runcit sedangkan kita dah ada buku tunai kan. So ini runcit means perkara-perkara apa pun ataupun belian-belian yang ringkas sikit amount dia kan. Macam kita beli gula-gula kan, semurah kan. So perlu ke catat dalam buku tunai. So iaitu kita nak catat dalam buku tunai runcit. So tujuan dia, kita nak catatkan pembayaran yang amount dia kecil. Mungkin dalam RM10 kan, RM70, RM100 itu dikira kecil lah. Okay, dalam setiap company. Okay, apa tujuan dia? Kenapa kita nak catatkan amount kecil dalam buku tunai runcit? Ialah kita nak kurangkan catatan belanja-belanja kecil yang kerap berlaku. Okay, dalam buku tunai. Macam kalau kita beli kopi kan untuk pantry, beli sampul surat, beli alat tulis, beli pen, beli kan. Mesti banyak kali kita beli kan dalam satu tempoh satu bulan tu mesti banyak kali kita beli dan bayarannya kecil. So kita nak kurangkan catat dalam buku tunai, so that's why kita wujudkan buku tunai runcit. So satu lagi tujuan dia ialah untuk mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan yang kecil amount dia. Okay, amount yang kecil tak sesuai lah kita nak bayar dengan cek kan. Okay, so dia keluarkan satu jumlah tunai setiap bulan. Okay, itu buku tunai runcit ni. Company akan keluarkan, juruwang akan keluarkan satu jumlah wang mungkin dalam 300 kan, 600 untuk dibuat belanja runcit syarikat. Alright. Apa yang sistem yang digunakan untuk catat buku tunai runcit ialah sistem panjar. Okay, apa itu sistem panjar? Pertama sekali juruwang akan
bagi satu jumlah wang pada setiap awal bulan. So macam 1 Mei dia keluarkan 500. Okay, so ambil 500 ni untuk buat belanja harian syarikat lah. Okay, so pada setiap awal bulan. Kemudian bila habis dia pada hujung bulan dia akan kira lah daripada 500 yang dia keluarkan tadi berapa je jumlah yang telah dibelanjakan. Mungkin 400. So kita ada balance 100 lagi kan. Okay. So ada balance. So 100 itu akan dibawa ke bulan berikutnya. Tetapi ada step yang seterusnya, itu step yang terakhir. Sekeping cek akan dikeluarkan pula sebagai tujuan rekrutmen bagi wang telah dibelanjakan. Tadi ingat saya dah bagi tahu kita belanjakan 400 kan. Tapi sepatutnya setiap bulan juruwang tu patut bekalkan nilai yang sama. So dalam macam dalam wallet lah kan, dia bagi dalam wallet ni perlu ada 500. So bila dah gunakan 400, so kena top up balik 400 pada bulan yang kedua tadi. So jadi bulan yang kedua tunai runcit ini ada 500 semula lah kan, kena top up 400. Katakanlah bulan kedua ni berlaku perbelanjaan pula 500, habis licin, tak ada baki. So bulan ketiga juruwang akan bagi 500 lah, top up balik. Sentiasa ada duit 500 pada awal setiap bulan. Okay, so apa format dia? So kita tengok format dia. Macam biasa, sebelah yang pertama mestilah ada tarikh dia. Dan tarikh kita mulakan dengan tahun, contohlah 2020. And then bawah dia baru kita letak bulan dan hari dia. Kemudian selepas tarikh adalah butir. Apa akaun-akaun yang terlibat. Okay, kalau kita beli, contohnya kita buat belanja untuk cuci pejabat. Kan kita kena bayar orang kan nak cuci pejabat, contohnya RM50. So butiran dia ialah belanja mencuci. Okay, macam tu. Okay, ni macam biasa mesti ada folio kan, rujukan kita rujukan kita lah dalam jurnal ataupun buku tunai kan. Kemudian kita ada nombor voucher setiap kali belanja dibuat kan, setiap kali belanja runcit dibuat, nak beli kopi, nak bayar pencuci, nak upah orang beli barang ke kan. Okay, kita kena keluarkan nombor voucher. Nombor voucher ni ikut step lah. W01, 02, 03, okay, nombor voucher. Kemudian kita ada debit dan juga kredit. Debit apa yang dekat atas ni patutnya ada buku tunai runcit. Nama akaun ni lah. Okay, nama akaun ni buku tunai runcit. Seperti yang kita buat sebelum ni buku tunai kan. Saya ada tulis buku tunai. So, sekarang ni sorry lah saya terlupa nak tulis. So mesti ada nama dia buku tunai runcit. So apa yang diterima oleh akaun buku tunai runcit perlu dicatatkan di bahagian sini, debit ni. Okay, biasanya ada satu bulan sekali lah masuk kan. Kan juruwang memasukkan 500, juruwang memasukkan RM1,000 dalam buku tunai runcit untuk belanja tunai runcit. So masukkan dalam sini. Okay, penerimaan. Kemudian ada kolom pembayaran iaitu kredit. Kredit means duit keluar dari poket buku tunai runcit ni. Okay, apa saja dekat pembayaran ni memang banyak lah. Kan, kalau hari-hari you buat belanja, contoh hari ni beli gula-gula, esok beli kopi, lusa beli sampul surat, seterusnya beli alat tulis. So, setiap kali itulah ada pembayaran. And then, kalau setiap kali pembayaran keluar, mesti catat bayar untuk apa, bahagian mana. Okay, this one, kolom yang seterusnya ni ialah analisis bayaran. So dalam analisis bayaran ni kita akan pecahkan kepada beberapa kolom yang kecil merujuk kepada belanja kita. Okay, ni format yang dalam buku teks sebab tak semestinya ada. Contohnya kalau syarikat kita memang tak akan keluarkan tambang. So kolom tambang ni tak perlu masuk. Okay, contohnya pos. Okay, pos apa saja belanja yang melibatkan bayaran kepada pusat-pusat pos. Contohnya kita beli sampul surat yang dah berdaftar dengan pos kan. So bila Beli stamp. Beli stamp. Ataupun yang sekarang ni kan Puan Sedi, kalau sekarang ni dia ada parcel yang memang kredit prabayar tu.
Prabaya, Mil. prabaya kan. Kita beli bahasa yang prabaya tu means kita Yeah. nak bayar kepada pos. So Correct. memang kita nak guna parcel tu untuk pos barang. So kita boleh catat dekat sini lagi stamp kan. Stamp memang confirm kita nak guna untuk pos barang. So kita catat dekat belanja pos. Tapi kalau kita beli Tapi bukan sampul surat biasa ya. yes, sampul surat biasa tak semestinya kita guna sampul untuk pos kan. Kadang-kadang kita just nak buat simpan dokumen. Kadang-kadang kita nak serahkan kepada orang bawahan atau orang atasan. That's why sampul surat biasa, sampul surat tak boleh masuk dalam pos. Sampul surat boleh dimasukkan dalam alat tulis. Okay, belanja pos ini yang memang kita dah tahu memang bayar kepada courier service. Bayar kepada Pos Laju ke, GDEX, Citylink, ada banyak kan. So yang itu. Kalau sampul surat biasa lah kita pergi beli dekat kedai alat tulis nak beli sampul surat. So that's mean dia punya analisis ialah untuk di bawah alat tulis. Okay, sampul surat. So jangan tertukar walaupun nampak sampul surat kan. Tapi dia bukan kategori pos. Okay, kemudian tambang ni macam nak keluar beli kan. Biasa orang sekarang kan ada Grab kan. Grab tambang. Masuk dalam ni lah. RM3, RM4 bayaran kan. Bayaran kecil. Kemudian alat tulis macam biasa tadi sampul surat biasa kan. Pen, marker. Itu semua alat tulis lah. Kertas. Kemudian kita ada belanja am. Belanja am ni yang merujuk kepada bayaran yang kepada orang berkaitan dengan pejabat kita kan, belanja am. Contohnya macam nak cuci pejabat, nak baiki pintu pejabat kan, apa-apa yang berkaitan pejabat tu lah belanja berkaitan pejabat. And then kita ada folio ni yang merujuk kepada yang pelbagai. Okay, kita ada kolom yang terakhir itu pelbagai. Kita nak tulis belanja runcit yang jarang-jarang sekali berlaku. Mungkin dalam satu bulan tu kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tak ada. Contoh macam kita beri pinjaman kepada pekerja. Kan biasanya pekerja kita kan biasanya tak cukup duit kan. Bos mesti baik hati sikit. Okay, ambillah pinjaman RM100, RM60 kan bagi pinjaman. Kan pinjaman tu tak semestinya berlaku setiap bulan. So kadang-kadang dia berlaku. So kita catat dalam pelbagai. So catatan ini kita kena buat rujukan lah kan. Kita nak post ke ledger, kita kena ada rujukan folio. Nampak folio dekat sini dengan ada 2. Okay, kadang-kadang tapi tak apa, nanti kita tengok contoh buku teks punya contoh. Okay, saya nak tunjuk. Okay, semua ada buku teks kan? Awak buka buku teks muka surat 131, kita tengok contoh 18. Okay, contoh yang 18 ni. Macam mana nak catat? Okay, catatan yang pertama ialah pada 1 April menerima cek daripada Ketua Juruwang untuk dibelanjakan sebagai buku tunai runcit lah dalam catatan buku tunai runcit. So 600 means syarikat ini memperuntukkan RM600 setiap bulan untuk belanja runcit syarikat. So ini masuk kan, masuk dalam akaun buku tunai runcit. Ni pun sama, mesti ada tajuk dekat atas ini, buku tunai runcit. Sorry ya, saya tak terlupa nak buat. Okay, so 600. So macam mana nak catat kan? Okay, ini tak ada baki kan? Tak ada baki daripada bulan lepas. So tak adalah baki. Kalau ada baki, kita kena tulis baki dulu. Okay, sekarang tak ada baki, kita terus terima wang 600. So tulislah tahun. Okay, April 1. Okay, menerima cek kan. Dia bagi cek kepada orang yang menguruskan buku tunai runcit ni lah. Of course lah akan ada mungkin cashier atau apa kan. Siapa-siapalah yang uruskan belanja ni terima cek. So butiran dia ialah bank menerima RM600. Okay, terima RM600 daripada bank syarikat. So kita debitkan. So untuk debit tak adalah dekat sini. Kosong kan. Sebab ini untuk bayaran sahaja. Okay, analisis bayaran saja. Kalau terima duit,
kita letak satu kali je lah, satu kali catat saja. Alright. So tak ada masalah kan? Yang ini buku tunai, kita keluarkan kan duit daripada buku tunai. 600 daripada buku tunai bawa ke sini RM600. Alright. Seterusnya pada April 3. Okay, yang ini nombor voucher. Nombor voucher iaitu belanja yang pertama berlaku dalam bulan tersebut. So dia buat nombor voucher yang pertama 01. Apa yang berlaku ialah dia beli kertas dan juga alat tulis sebanyak RM90. Okay, kertas alat tulis ni biasanya memang beli tiap-tiap bulan akan belilah habis kan. Okay. RM90. So macam mana nak tulis? Macam biasa, tarikh dia tulis 3 sebab dah ada kat atas ni April, so no need to write month lagi kan. So 3. Okay, yang ni saya ringkaskan. So awak tak boleh ringkaskan ya. Alat tulis dan kertas. Butir dia nak beli alat tulis dan kertas kan. So tulis butiran dia lengkap. Alat tulis dan kertas. Tulis nombor voucher. Nombor voucher W01. Dan kan, bila beli, duit daripada buku tunai runcit ini dah keluar kan, keluar. So bila keluar dia kredit. So kreditkan RM90. And then you kena buat analisis bayaran. RM90 ini beli dekat mana, dekat bawah mana kan alat tulis. So tulislah dekat bahagian alat tulis. Nampak bila belanja mesti ada catatan beregu. Dekat kredit dan juga analisis mesti ada serentak 90-90. Okay, alat tulis. So yang ni saya rasa tak ada masalah. Kita pergi kepada yang seterusnya. Belanja yang 5 hari bulan iaitu voucher yang kedua. Nombor voucher kedua. Bayar belanja membaiki pintu pejabat. Okay, nampak? Pintu pejabat nak baiki. RM60 bayar dekat orang baiki. So kita nak masukkan dekat bahagian belanja pejabat RM60. So apa duit keluar? RM60 macam biasalah. Butir mesti tulis baiki pintu kan, baiki pintu. So no need lah tu tulis pejabat, belanja pintu pejabat, baiki pintu pejabat. Okay, dekat butir ni actually dia tak adalah fix jawapan dia tu. Mungkin yang sesuai lah, kita tulis yang sesuai kan. Baiki, membaiki pintu pun diterima. Okay, baiki pintu pejabat diterima. Okay, butir. Jangan lupa tulis nombor voucher. Kalau dia bagi nombor voucher, tulislah nombor voucher yang kedua. Biasanya dia ikut turutan lah. 2, 3, 4, 5. Macam tu. Bila kita buat resit. Macam kita buat resit pun sama. Ikut turutan kan. Okay. RM60 keluar. Apa? Keluar ke mana? Belanja pejabat. Okay. Saya pergi kepada yang seterusnya. 7 April. Baiki lagi. Paip pula. Baki paip pula. Tadi baki pintu. Sama juga perlu masuk dekat bawah belanja pejabat. Okey, RM40. Sama juga mesti ada kreditkan 40. Dekat analisis bayaran mesti ada 40. Bawah belanja pejabat. Okey, you tengok dekat sini kan. Tadi belanja am kan. You boleh tukar je belanja pejabat. Alright. Tambang saya letak kat sini. Tak semestinya tambang ni dekat depan. Okey, boleh je letak mana-mana. Kalau tambang tak ada, so kita cancel je kolom ni. Tak perlu masukkan pun. Kan kita masukkan apa yang ada saja. Alright. So tulislah baiki paip pula. Tadi baiki pintu, ini baiki paip. W03. Okay, so tak ada masalah lagi yang tu. Kemudian contoh yang seterusnya ni 9 April pos laju. Ini confirm masuk dekat pos. Kan RM50 sebab memang bayar terus kepada pos laju RM50. So pos laju tulis nama apa, butir W04 dan juga kreditkan RM50 yang dibuat bayaran kepada pos laju. Alright, 50. Jangan lupa terus bila ada bayaran terus catat dekat analisis. Jangan tinggal. Okay, mesti ada catatan 2 kali beregu. Okay, seterusnya. Okay, yang ini pinjaman azhar. Maksudnya kita bagi pinjam duit buku tunai runcit tu kepada salah seorang pekerja. Yang ini jarang-jarang berlaku. Bila jarang-jarang berlaku, kita tak perlu buat kolom khas untuk dia. Contohnya macam kolom khas dekat sini awak tambah pinjaman azhar. So tak perlu.
Sebab dia jarang-jarang berlaku, maka kita masukkan dia dalam pelbagai ataupun lain-lain lah. Sama je, pelbagai lain-lain. Okey, macam mana kita nak catat? Tuliskanlah butir dia kepada Azhar, pinjaman kepada Azhar. Okey, tulis nombor voucher. And then berapa ringgit yang kita keluarkan, kan, kredit. Kredit pembayaran 120 kepada Azhar. Okey, yang ini awak tak perlu tulis lagi. Ini saya silap tulis. Okey, folio ni rujukan untuk kita pindahkan ke ledger nanti. So tak perlu tulis lagi. Bila kita dah habis buat semua baki apa semua, dah close account ni, baru kita tulislah nak pindahkan ke ledger. Alright. Seterusnya, okey, kita ada pada 26 April surat berdaftar. Okey, surat berdaftar means kita dah bayar kepada orang-orang post lah, courier service sebanyak RM30. Yang ini di bawah post. Okey, di bawah post surat berdaftar. Nama surat berdaftar, kreditkan RM30 di bawah bahagian post. Okey, tu pun tak ada masalah. Okey, yang ni last 29 April, upah mencuci. Nak cuci ni mestilah cuci dekat office kan. Okey, so ia belanja, dia termasuk di bawah belanja pejabat. Okey, upah mencuci, nombor voucher jangan lupa. And then keluarkan duit RM70 untuk bayar kepada belanja pejabat. Alright. So, dah habis dah. And then kita perlu kirakan. Dah hujung bulan kan. Tadi step kedua kita perlu kira berapa jumlah belanja. This one jumlah belanja lah. Pembayaran ni jumlah belanja. Macam mana kita cara kita nak tutup account ni, nak kira. So, kita buat garis. Sebut macam ni. Pertama, garis daripada semua total semua nilai ni lah, amount ni daripada penerimaan sehingga tambang. Yang ini tak payah garis sebab folio kan. Folio of course lah bukan jumlah. So kita cancel dekat sini and then sambung balik dekat pelbagai. And then dekat penerimaan dekat pembayaran ni jangan tulis lagi garisan jumlah dia. Nanti garisan jumlah untuk analisis saja yang kedua. Okay, itu step dia lah. Okay, garisan jumlah untuk penerimaan dengan pembayaran, kita bagi dua ruang, baru kita buat total dekat sini. Okay, garisan total dua ini, debit dan kredit perlu seimbang. Sama. Okay, cara dia kan, kita belajar kan macam mana nak tutup account kan. Debit dan kredit, jumlah dia mesti samakan dulu and then macam mana kita nak tahu jumlah debit ataupun kredit yang kita perlu masukkan dekat bawah ni. Iaitu kita tengok jumlah yang tinggi. So kalau kita tengok macam ni, of course kita dapat tahu kan biasanya penerimaan lagi tinggi lah. Mesti ada extra kan. Tapi tak semestinya lah. Okay, you kena kira dulu. So jumlahkan dulu pembayaran ni berapa and then compare dengan penerimaan. So kalau penerimaan lagi tinggi, masukkan 600 dekat debit. Masukkan 600 juga dekat kredit. So saya Okay, macam saya cakap tadi, dekat jumlah sini akan adalah nilai dia. Okay, kemudian yang sebelah sini sebab saya tak habis buat ni, tak apa. Lepas ni saya tunjuk. Okay, dekat sini RM90 kita totalkan lah untuk alat tulis, totalkan RM90. Semua analisis bayaran ni kita jumlahkan. Okay, yang ini settle. Untuk analisis bayaran tak ada masalah. Kita jumlahkan je nilai dia dekat bawah ni. Untuk cari baki, bahagian dua ni yang kita perlu tengok. Okay, dekat sini dah tak ada. Okay, tak apa, saya nak terangkan lagi. Okay, ni awak faham jumlah baki and then of course dekat kita nak kira baki akhir, berapa jumlah duit yang ada dalam poket sekarang kan. Mesti letak betul-betul di atas jumlah, garisan jumlah ni kan. So kita ada dekat sini baki HB. Berapa baki HB? Sebelah debit ke sebelah kredit? Nanti kita tengok kan. Okay, kemudian bila ada biasanya baki HB untuk buku tunai runcit of course dekat bahagian kredit kan. Sebab ni kita dah buat 600
debit 600 kredit. So means ada something dekat sini yang terkurang sebab kita kena totalkan dari sini sampai ke atas sini. Kan nak jadikan dia 600 jarisan jumlah. So baki HB. Bila ada baki HB, wajib ada baki BB. Okey, hantar ke bawah. Baki yang kita hantar ke bawah ini wajib bersilang. HB bawa masuk untuk baki BB pada bulan berikutnya. Mei 1, baki BB di sini. Okey, penerimaan. Okey, nampak bersilang. Memang tak nampak lah sebab tak tulis lagi. Tak apa, nanti saya tulis. Okey, kita bawa baki HB ke baki BB sebelah debit. Okey. Sekejap saya tunjuklah. Dah habis dah ni. Saya punya slide dah habis. Okay, so tolong seorang kira dekat sini berapa dapat total ni. Jumlah belanja. Yang ini 600. Ini sebelah mesti sama 600. Okay, sama juga yang ini kita totalkan. 90. Sebelah dia 80. Kemudian yang ini 170. Ini kosong. Yang ini 120. Okey, awak kira jumlah apa ni? Melintang macam ini, jumlahkan macam ni, sama juga akan dapat sama dengan ni. Kalau tak dapat sama maksudnya ada silap lah. Okey, total. Sekejap, aku teks. Okey, macam ni. Kalau Excel, kalau saya prefer Excel, dia ada, kita boleh masukkan formula terus. Faham tak? Bila awak totalkan jumlah yang menegak macam ini, ataupun awak boleh total jumlah melintang macam ni. Kalau saya akan kira dua-dua. Saya cuba total yang sebelah ni and then saya kira total yang ni. Kalau sama maksudnya saya punya catatan ini dah betul. Okay, dekat sini tak boleh. So saya cuba kira lah. Kalau you orang malas kira, saya yang kira. Okay, RM90, 60, 40, 50, 120, 30, 70. Okay, dapat 460. Okay, cuba kita kira yang sebelah melintang pula. Okay, 90 tambah 80 tambah 170 tambah 120. Okay, sama. Akan dapat nilai 460. 460 ini maksudnya jumlah yang telah dibelanjakan sepanjang tempoh sebulan perniagaan. Okay, 460. Okay, dekat sini kita ada 600, sama. Total dia sama. Tapi dekat sini 600 ada something yang dekat sini yang kita perlu kira, iaitu baki. Mana saya punya ni? Okay, folder. Okay, baki dekat situ macam mana? Jumlah tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okay, so dapatlah baki akhir. 600 tolak 460. 600 tolak 460 dapat 140. Okay, duit yang belum dibelanjakan 140. Yang ini perlu dihantar ke sini. 140. Okey, macam biasa, setiap awal bulan syarikat, buku tunarunca syarikat perlu ada duit sebanyak RM500. So, ketua juruwang perlu top up lah sebanyak mana. Okey, this one, bank. Kita tengok yang pertama ni, kan? BT1. Sekarang kita nak
daripada buku tunai yang kedua, kita perlu terima duit sebanyak berapa ringgit untuk cukupkan jadi 600. Kita tak perlu kira, kita just ambil je yang sini. Kan jumlah belanja bulan lepas perlu jadikan recoupment bulan berikutnya. 460. Okey. Dah habis. Ada soalan? Ada soalan? Dah habis kan? Okey, satu lagi. Untuk kita pindahkan ke ledger. Kan? Kita pindahkan ke ledger. So kita tulis macam ni lah. Nampak? LA1, LA2, LA3, LA4. LA4 ni ada satu je kan? So dia tulis dekat folio ni. Sebab ini analisis kita. Sebagai rujukan untuk pindahkan ke ledger. Betul kan Mas Adi? Mas Adi ada nak tambah? Mereka perlu tahu maksud recoupment ya. Yang tadi you sebut, you kena tegaskan. Recoupment tu kita top up back. Kan? Back to original berapa kita mulakan. Dan buat satu latihan dari buku teks. Muka surat 141. Ada latihan Nombor buku 4 teks. is quite short. Ada setengah jam lagi kan? Muka surat 141. Everybody take out your ledger paper or buku tunai paper also can. Question 4. Page 141. Question 5 will be your homework lah. Okey, kita cuba sama-sama, right? Perniagaan Syira menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja dengan nilai panja 400. Macam yang contoh tadi 600, yang ini 400. Pada 1 Oktober 2016, baki tunai runcit perniagaan tersebut ialah 40. So dekat sini kita mula ada baki. Yang tadi contoh tak ada baki ya. So yang ni macam mana kita nak mulakan? Buat macam tadi. Ni, contoh yang kita ambil dekat sini. Mei 1 baki BB. Berapa ringgit? Alright. So saya cuba buat di muka shape. Boleh kopi tak?
Okay, dekat chat saya dah share satu link untuk siapa-siapa yang nak cuba. Sekejap saya buat format dia dulu. Mari, prepare, folio, nombor voucher, penerimaan, pembayaran, dan analisis pembayaran. Okay, ada sesiapa yang nak cuba? Boleh tengok, jangan ramai-ramai cuba. Siapa nak cuba boleh angkat tangan, boleh sebut nama. Dia siapa-siapa nak cuba yang pertama? Nak catatkan baki. Okay, soalan you all tengok buku teks sendiri Kita tengok yang kat sini. Ada sesiapa mau cuba? Untuk yang pertama, baki. Baki sebanyak RM40. Tutor muda kena mulakan. Zenia. Tu dah ada siapa? Tolong sebut nama sebab yelah penyertaan you all ni memang menyumbang Masuk kepada PBD markah. Siti Azira. Kalau mereka participate masuk PBD. Ya, tu dah cakap. Ada markah dekat PBD. So siapa ni yang buat pertama ni? Tahun tak ada. Siapa ni? Tak ada sebut nama. Ke ada tulis? Ada tulis ni. Tak ada pun. Zenia ke tu cuba? Tengah cuba ni. Siapa ni? Adrian Pak Cengal. Adrian lah. Okay, Adrian cuba. Okay, Soalan ini tak boleh bank dulu ya. Kena ada baki dulu. Adrian, saya dah sebut tadi. Buat baki dulu. Then baru top up. Tak sama dengan contoh tadi. Contoh tadi tak ada baki. Mesti baki dahulu. Baki BB Adrian. Key in the B/B please. Key in properly. BB Adrian. Baki B/B. They already given in the question. Baca soalan 4 page 141 the ayat pertama Baki tu. BB ialah RM40. Baca Adrian, is in the question. Make someone read the question dulu Siti. Mereka tak nampak atas tu, perniagaan Syira. Siapa-siapa tolong baca. Tadi saya dah baca sebenarnya. Cuba baca sekali lagi. Adrian cuba baca. Dia orang bagus, saya tak sabar dah 23 dah cuba. Tak ada 23 dah. Lah, hai. Tak Dia apalah. orang kena cuba step by step, faham tak? Yalah. Kita buat first baki and then berapa recruitment untuk bulan ini. Tak boleh lompat Wan. You have to do the recruitment first. Go Sawan. For Cengal. Suara saya macam nak hilang tak ada suara. Okay, baki 40 settle. Kemudian perlu masukkan jumlah recruitment. Siapa nak buat yang tu? Nilai panja 400. So berapa recruitment yang perlu masukkan? 400 minus 40. Berapa? Zimyi, cuba Zimyi. Saya dah nampak Zimyi punya nama dekat situ.
Zindi cuba yang recruitment. Berapa kena tambah? Recruitment Tak, boleh butir. cikgu. Ha? Butir recruitment bank perlu masukkan top up. Butir of course lah bank. Berapa perlu top up untuk jadikan tunai runcit bulan ini total 400. If the question never say tunai or check, then you're right bank. Understand? Question never say tunai or bank. So just use bank. Ya, kalau tak sebut memang akan sentiasa guna bank lah. Kita anggap dia guna bank. Kalau sebut tunai, baru kita ambil tunai. Okey, dah settle. Kemudian baru kita boleh tengok pada urus niaga. Okay. Satu dah dapat. Bayaran balik oleh ketua jururuang itu adalah recoupment. Jumlah yang dia top up. Alright. So siapa nak buat yang keempat? 4 Oktober. Beli pewangi. Cepat beli pewangi. Siapa nak cuba? Pewangi is like, it's not perfume we use on our body, okay? Pewangi is more on freshener. Used in the toilet or whatever. Freshener for the pejabat. Maybe they don't know it's under belanja pejabat code. So there's no other column you can enter. Freshener cannot enter stationaries, right? You cannot drink, right? Minuman. And pelbagai is only for 2 item. Remember, I give your notes already. Belian kecil-kecilan and pinjaman only can enter pelbagai. Right? So there's no other place they can go except belanja pejabat. So belanja pejabat RM35. Next. Cuba yang ke-6. Beli kertas dan dakwat. Siapa? Tadi pewangi siapa cuba pewangi? Oh ni Syai pula. Saya cikgu. Siapa tu? Saya sebut nama. Jahau. Jahau. Okey, Jahau. 6. Siapa cuba yang ke-6? Kertas dan dakwat. Simi. 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 Ya. Alright. 17. Siapa cuba yang minuman? Siapa tu? Kamu tak keluar nama Tadi keluar nama. Oh, James ni, this one ni. Can you Minuman tadi. speak or not? Speak out. Speak up. Alah, dia malu. Tak tahu lah malu apa. Dalam kelas pun tak jawab. Alas meja. Kemudian settle kertas karbon. Kertas karbon, alat tulis. Lagi 25 sampul surat. Yang ini sampul surat biasa bukan post. Okay, settle. Siapa lagi nak cuba gula dan kopi pejabat? Tak apalah, tak sebut nama pun. Cuba je. Tapi kalau seorang dah cuba, jangan caras pula. Gula dan kopi. Siapa yang belum cuba? Boleh cuba. Cepat. Dah nak habis masa dah. So kita nak settlekan satu ni sebelum waktu tamat lah.
Nak kira baki lagi, banyak step lagi. Cepat. Tak ada orang dah cuba. Sesiapa saja. Alright, 28. Okay, kemudian bunga pejabat. Tak bunga pula, macam-macam nak beli. Dalam 1 bulan ni macam-macam nak beli kan. That's why lah kita wujudkan buku tunai runcit. Belanja pejabat RM29. Okay, last. Pembaikan pintu pejabat. Okay, dah settle. Dah settle So kita cuba buat garis. Macam nak garis Ni. Atas. Cuba siapa nak kira jumlah. Jumlah untuk analisis. Okay, dah kira jumlah. Kita kira, kita nak buat baki HB. Baki HB kena ada jumlah. Alright, kena ada jumlah. Garisan jumlah. This one garisan jumlah. Saya dah buat garisan jumlah. Tengok mana lagi tinggi. Debit or credit? Laju laju. Okay, November 1 bawah. Baki BB daripada sini. This one baki HB kan. Pindahkan ke baki sini. Okay. So settle. Okay, kalau saya cuba yang sini, saya cuba masukkan sum. Okay, so betul lah 320. Sini pun saya boleh copy daripada sini. Mana ni? F16. Okay, so kalau buat secara online bertaip macam ni lah. So dah tak tersilap lagi. Jumlah dekat sini akan sama dengan sini. Jumlah recruitment. Okay, di sini ialah jumlah recruitment. So saya cuba buat macam ni. Pink color. I like pink color. Jumlah recruitment. Sama juga baki. Okay, baki pun awak boleh buat. Masukkan formula. Sum this one minus this one. RM80. Yang ni pun sama. Tak perlu tulis berapa nilai dia. Awak boleh tulis sama dengan. Okay, kolom berapa kita nak tiru? Kolom F ke 17. Okay, F17 and then enter. So sama. Dapat 80 dekat sini. Saya tak kuning. Baki.
baki bibi kuning. Alright, bawa. 2 kalilah kita bawa ke, bukan 2 kali bawa, sekali bawa yang ni pun sama jumlah dah. Kena top up jumlah yang sama dengan yang belanja bulan berikutnya. Alright, so terima kasih kepada yang take part tadi, yang took part tadi. So siapa-siapa ada soalan nak tanya? Bagi mereka master, ada 10 minit lagi. Sekarang buat di dalam kertas ledger. Nombor 5 kita check esok pagi. Okay. What is Minglik's question Siti Azira? Cuba tengok sekali lagi. Oh, ada dalam ni. Tu ada soalan apa dia? Minglik, what do you ask? Oh, perlu tulis ni yang kita nak bawa ke ledger. So far you only Kena have tulis. one ledger, right? Depending on which ledger book you use. So normally we put ledger 1 lah. Okay? Okay, Minglik? In real business, there are so many ledger, okay? Cikgu untuk soalan 5 boleh buat dalam buku ledger 8. For soalan 5, tutor muda masing-masing, tolong masukkan dalam WhatsApp which ledger. I think L1, L2 all I mark already, right? I don't know which book not marked yet. Yang belum mark, jangan sentuh lah. 8 belum lagi. Buku ledger yang mana belum guna, yang sudah mark, boleh sambung guna. Tutor muda, you decide and put in respective 4 batai and 4 cengang. Okay? 8. Next topic kita boleh guna yang 1 semula. Okay. Kosawan? 4 cengang? Guna mana? Okay. See you tomorrow. Alright. Just in case, if school reopens tomorrow, then we meet in school, okay? So tonight before you go to bed, please check class WhatsApp from your form teacher. So if school reopens tomorrow, that means we meet in school. If no news from your form teacher at 11 p.m., then tomorrow 8 to 9 will be the online class, right? Correct, Cikgu Siti? Yeah. 7:30 to 8 is for you to do manually first. 8 So to tonight 9. before you go to bed, check your WhatsApp first. Okay? Okay. Thank you very much, Cikgu Siti. Right. And Thank you, for Mas Eli tonight, and everyone here. thank you. Bye. Kita jumpa esok. Bye. Take care everyone. Okay, yang nak guna tapak ini, you boleh ambil lah. Sebab semua orang boleh editkan kat sini. Ni, you mau belajar lagi ke? Olivia? Liang Yong? Liang Yong dah keluar. Avinash. Avinash ada nak tanya apa-apa lagi ke Olivia? Okay lah, kick out je lah. Kehadiran tadi ambil ke tak